Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Tijara, program Cakna Kewangan Islam anda bersama saya, Syabana Hassan. Walaupun industri kewangan Islam di Malaysia terus berkembang pesat dan menduduki tempat pertama di dunia dalam industri kewangan Islam untuk 8 tahun berturut-turut menurut Global Islamic Economy Indicator, namun kebelakangan ini banyak muncul di media sosial yang mengatakan bahawa perbankan Islam tiada beza daripada perbankan konvensional. Ia mahal, leceh dan sebagainya. Jadi hari ini Tijara akan berusaha untuk menjawab segala persoalan, isu-isu semasa perbankan Islam yang telah disuarakan oleh pengguna, dan oleh itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu panel kita pada hari ini, iaitu bekas Presiden Persatuan Institusi Perbankan Malaysia (IBIM) dan juga pengerusi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM), Datuk Muhammad Reza Shah Abdul Wahid. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Syabana. Datuk sihat? Alhamdulillah baik. Syukur. Baik, alhamdulillah. Baik Datuk, kalau kita lihat ya Datuk, ya perbankan Islam telah bertapak di Malaysia sejak daripada tahun 1983, ya. Betul. Dan di antara sebab utama penubuhannya adalah untuk memberi peluang kepada umat Islam kita untuk tidak terlibat dengan riba yang diamalkan oleh perbankan konvensional. Betul. Ya, ini kerana Allah dan Rasulnya telah mengisytiharkan perang terhadap pengamalan riba seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sehingga 279. Namun Datuk, kalau kita lihat ya, rata-rata masyarakat Islam masih lagi melihat perbankan Islam ni sebagai sebuah institusi perbankan yang mengamalkan riba. Sebagai contoh saya berikan ya, mereka mengatakan bahawa perbankan Islam masih lagi menggunakan floating rate, fixed rate, sama seperti perbankan konvensional. Bukan itu sahaja, mereka juga mengatakan bahawa ceiling rate yang diguna pakai oleh perbankan Islam sangatlah tinggi. Jadi sampai ada yang mengatakan ya Datuk, kalau dah tak boleh nak elakkan riba, kenapa halalkannya? Jadi persoalan saya, benarkah perbankan Islam mengamalkan riba sama seperti perbankan konvensional? Terima kasih Syabana. Kalau nak jawab terus, jawapannya ialah tidak sama sekali. Tapi mungkin saya perlu memberi sedikit berkenaan dengan perspektif perbankan Islam. Hukum Allah tu sempurna. Kita ni manusia, bila melaksanakan hukum Allah, mungkin dalam proses kita melaksanakan hukum Allah ada kecacatan. Dan inilah mungkin sebab-sebabnya yang banyak pengguna kurang faham tentang hukum-hukum yang dilaksanakan. Dan juga ada permintaan daripada orang ramai di mana mereka hanya faham berkenaan apa yang berlaku dari sudut konvensional. Jadi bila kita melaksanakan sesuatu, kita membuat perbandingan dengan perbankan konvensional. Tetapi konsep perbankan Islam ni bukannya sama dengan konsep perbankan konvensional. Itu yang rakyat marhai nak tahu, Datuk. Jikalau ia bukan sama, kenapa perbankan Islam menggunakan rate ataupun kadar-kadar yang sama yang dilihat seperti meniru produk-produk perbankan konvensional? Ya. Sebenarnya rate yang digunakan ni ialah hanya satu jarak ukur. Jadi sekarang ni kalau saya melabur RM1,000 dan mendapat keuntungan RM200, mendapat pulangan 200. Jadi kadar pulangan saya 20%. Adakah itu bermaksud ia riba? Tidak, kerana ini adalah international convention di mana ukuran itu dibuat. Dan dalam kes di Malaysia ni kita ada dual system. Sistem konvensional dan sistem Islam. Bila sistem Islam melaksanakan sesuatu produk yang lebih kompetitif, sistem konvensional akan turut sama membuat benda yang sama. Jadi bila rate perbankan Islam 4%, konvensional akan ikut menjadi 4%. Dan jika rate perbankan konvensional itu 4%, perbankan Islam tidak kompetitif. Jadi dia akan ikut sama. Jadi dalam dual banking system ni, kita melihat mereka nampak sama. Tetapi andaiannya ialah ayat 275 seperti Cik Syabana bercakap, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membenarkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi konsep yang digunakan dalam Islam ialah konsep jual beli. Seperti saya bagi contoh, bila berlakunya
default rate. Bila sesuatu default berlaku, di perbankan konvensional ada compounding rate. Dan bila berlaku compounding rate ni, harga yang dibayar jauh lebih mahal daripada perbankan Islam. Di perbankan Islam tak ada compounding rate, iaitu penalti yang dikenakan jika lambat bayar. Jadi inilah antara perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Kita gunakan ukuran-ukuran ini sebagai benchmark untuk comparison. Jadi kita gunakan ukuran ini sebagai kadar ukur lah ya. Betul. Berbanding satu dengan yang lain. Bukan interest rate seperti mana yang diingatkan oleh rakyat Marhain. Ya. Pada ketika ini hampir kesemua rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang susah, tertekan ya, yang senang menjadi susah, yang susah semakin merana. Betul. Ya Datuk. Jadi ramai tidak mampu untuk mendapatkan pembiayaan rumah ataupun kereta daripada bank. Apalagi membayar hutang-hutang yang tertunggak. Jadi inilah masanya instrumen Qardul Hasan ya Datuk diguna pakai di dalam perbankan Islam. Jadi persoalan saya, seperti yang disuarakan oleh masyarakat kita, rakyat Marhain kita, adakah perbankan Islam juga menawarkan instrumen Qardul Hasan yang amat diraih oleh Islam serta ditagih oleh pengguna? Okey. Sebelum saya menjawab soalan itu, ingin saya bercerita sedikit dengan apa yang berlaku waktu PKP. Waktu PKP ada berlaku pada period yang pertama ni, berlaku moratorium. Dalam moratorium itu, pelanggan-pelanggan tidak diberi, tidak di-charge-kan waktu 6 bulan moratorium berlaku. Kenapakah benda ini berlaku? Benda ini berlaku disebabkan dalam perbankan Islam tidak membenarkan perkara-perkara seperti apa nama yang kita kata compounding rate. Jadi bila perbankan Islam tidak menawarkan compounding rate, perbankan konvensional terpaksa mengikut apa yang dilaksanakan demi untuk mensamakan, selaraskan antara dua entiti ini. Jadi perbankan Islam di Malaysia memainkan peranan yang penting di dalam membantu rakyat. Yang kedua, berkenaan soalan Cik Syabana berkenaan dengan Qardul Hasan. Qardul Hasan ni ialah kita panggil interest free. Jadi tidak dikenakan apa-apa charge. Dalam kes bank, kami mempunyai banyak stakeholders. Antara stakeholders yang terlibat ialah para pendeposit. Para pendeposit perlu pulangan. Dan jika pulangan ini tidak diberi kepada mereka, mereka tak akan mendeposit wang dengan bank, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang lain. Jadi atas dasar pulangan ini perlu diberi, bank terpaksa mengenakan charge pengurusan, perkhidmatan dan sebagainya. Jadi Qardul Hasan tidak dilaksanakan dengan keseluruhan di dalam bank. Tetapi dalam proses bank mendapat keuntungan, mereka membayar zakat dan saya tahu banyak bank yang melakukan program-program Qardul Hasan melalui zakat yang dibayar. Dan ada juga bank yang di mana corporate social responsibility program mereka membawa kepada program-program CSR. Dan saya sendiri di Yapim berurusan dengan ada daripada bank-bank ini yang melaksanakan program-program Qardul Hasan. Tetapi program Qardul Hasan ni banyak kepada B40 yang kami targetkan untuk diberi. Ia dilaksanakan tetapi bukan melalui produk-produk yang ditawarkan tetapi lebih kepada CSR ataupun duit zakat daripada bank ya Datuk ya. Betul. Baik, terima kasih Datuk di atas penjelasan. Kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah. Baik Datuk, kita akan terus kepada dakwaan yang seterusnya oleh rakyat Marhain mengenai perbankan Islam, iaitu berkenaan mekanisme IBRA ataupun rebate yang diguna pakai oleh perbankan Islam ya Datuk ya. Kalau kita lihat IBRA ataupun rebate ini boleh dianggap sebagai satu tawaran yang sangat bernilai dalam pembiayaan Islam kerana ia tidak ada di dalam perbankan konvensional.
Namun, pada masa yang sama, Datuk, ada juga pelanggan yang mengatakan apabila mereka ingin membuat penyelesaian awal, malangnya mereka tidak mendapat rebate ataupun ibrak ini daripada institusi perbankan Islam, dan sebaliknya mereka harus membayar jumlah yang penuh. Mengapa, Datuk? Okey. Mula-mula saya nak cerita sedikit kenapa ibrak berlaku. Pada tahun 70-an dan 80-an apabila perbankan Islam bermula, kebanyakan pinjaman perbankan Islam adalah dalam bentuk fixed rate financing. Jadi katalah rate yang diberi ialah 6 atau 7%, dan kadar itu dikenakan selama 25 tahun pinjaman berlaku. So itu yang berlaku. Tapi dalam proses evolusi kewangan Islam, ada permintaan terhadap floating rate financing. Maknanya bila kadar berubah, maka pinjaman pun dari segi pembiayaan akan berubah. Jadi panel-panel syariah daripada Malaysia telah membahaskan perkara ini, dan mereka mengeluarkan produk dari sudut floating rate financing yang Puan Cik Syabana ada sebut tadi. Jadi dalam floating rate financing ni, kita tak tahu kontrak tu bernilai berapa. Dan saya sebutkan tadi, dalam jual beli kami perlu kepastian berapa kontrak yang diperlukan. Jadi itu yang membezakan perbankan Islam dan konvensional, iaitu kepastian. Betul, kepastian. Jadi katalah rumah tu dibeli dengan harga 200,000, kepastiannya ialah membayar 350,000 dalam masa 25 tahun. Kalau dalam perbankan konvensional bagaimana? Tak disebut. Dia sebut pinjaman pada 200,000 dan kadar faedah pada floating rate +1 +2. Dan jika seperti yang berlaku pada tahun 1989 di mana kadar interest rate naik sehingga 20%, pelanggan akan di-chargekan 20%. Tetapi dalam perbankan Islam, disebabkan ibra ada, mereka akan letak ceiling rate. Biasanya ceiling rate tu pada kadar dalam 10%. Dan ceiling rate tu menentukan 200,000 tu maksimumnya ialah 350,000. Tetapi disebabkan floating rate financing berlaku, maka satu ibrak berlaku, iaitu pemberian balik kepada pelanggan. Dan dikira balik kepada kadar yang kompetitif yang pihak bank akan beri. Biasanya rate tu akan berlaku pada 4 atau 5%, dan ibrak tu ialah pada kadar 4 dan 5% dan dibayar pada harga 4 atau 5%. Tetapi bila kontrak itu ditamatkan dengan pelanggan meminta supaya kontrak itu dihabiskan kerana dia nak bayar awal, pertama bank akan kira ialah nilai kontrak yang selebihnya, yang 350,000 tu. Selepas dikiranya, ada satu formula yang telah diberi oleh pihak bank negara, di mana mereka very clear, dia mengatakan ibrak yang diperlukan ialah bernilai formula yang diberikan. Jadi dengan formula yang diberikan, diwajibkan di atas semua bank untuk memberi balik apa yang diminta oleh dilakukan dalam formula tersebut. Jadi kalau 350,000 tu mungkin yang tinggal 250,000, diambil semula formula kemudian dan dihabiskan dan kata, okey, yang perlu bayar sekarang bukan 250,000 tetapi 80,000 sahaja. Yang ini di mana pelanggan banyak confused disebabkan formula ibrak ni. Tetapi formula ibrak ni, perkara-perkara ni pernah berlaku di perbankan Islam pada mungkin 15 tahun lalu, di mana kes-kes ibrak bank ada yang tidak memulangkan duitnya. Tetapi selepas intervensi daripada pihak bank negara, perkara ini saya lihat dalam 5 tahun atau 7 tahun kebelakangan tidak sama sekali berlaku. Jadi ini pernah berlaku dahulu kala, ya Datuk? Pernah berlaku, ya. Baiklah. Bagi mereka sekarang, jika pelanggan mendapatkan rebate berdasarkan perjanjian, ya, mereka sepatutnya mendapatkan rebate, namun bank tidak memberikannya sekarang, apa yang boleh pelanggan lakukan? Sebenarnya jika tidak dilaksanakan, maka bank melakukan suatu kesalahan.
Dan jika kesalahan ini berlaku, ada pertamanya seharusnya pelanggan pergi kepada bank dan sebut pada bank mengikut klausa yang disebut saya mendapat rebate. Kenapa rebate ini tidak diberikan? Dan seharusnya bank menjawab. Dan jika bank itu masih tidak melayan, ada aduan yang boleh dibuat kepada pihak bank negara, di mana pihak bank negara ada unit pengaduan mereka dan aduan boleh dibuat di sana. Last sekali ialah tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh pelanggan terhadap bank. Jika memang clause tu very clear, bank terpaksa rebate. Tapi Jadi clause itu harus ada dalam kontrak ya Datuk ya? wajib. Bukan saja harus, wajib. Bank negara mewajibkan ibrak dilaksanakan dalam setiap kontrak. Jadi kalau ada yang kata mereka tidak mendapat ibrak, saya heran. Saya heran. Saya amat heran. Baiklah. Dan saya sarankan supaya dibuat aduan terus-menerus. Baiklah, sebelum kita tamatkan slot ini, sedikit ya Datuk, berbalik kepada penjelasan Datuk tadi mengenai ceiling rate ya. Saya nak pastikan di sini bahawa ceiling rate ini diletakkan oleh perbankan Islam untuk mengelakkan ketidakpastian ya. Manakala di dalam perbankan konvensional mereka tidak ada ceiling rate. Jadi ini bermaksud rate itu boleh menaik begitu tinggi ataupun jatuh begitu rendah. Betul. Manakala dalam perbankan Islam ia hanya boleh naik sehingga ceiling rate sahaja. Saya. Baiklah, okey. Baik, terima kasih Datuk di atas penjelasan. Kita akan berehat seketika sahaja. Lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Datuk, sebelum kami terus kepada soalan seterusnya, saya ingin rumuskan sedikit mengenai ibrak ataupun rebate tadi itu ya Datuk. Saya nak rumuskan bahawa perbankan Islam mempunyai dua types of rate, iaitu fixed rate dan juga floating rate. Betul. Dan ibrak ataupun rebate ini diguna pakai di dalam floating rate. So mana-mana produk yang mempunyai floating rate, ibrak ini wajib. Saya. Manakala dalam fixed rate, ibrak tidak diguna pakai ya Datuk ya? Betul. Baiklah, terima kasih. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan berita ya di mana syarikat kruz dan perjudian terkenal Genting Hong Kong telah diisytihar bankrupt, dan lebih penting lagi, kebankruptan ini telah menjejaskan 3 bank tempatan iaitu Maybank, CIMB dan RHB, kerana ketiga-tiga bank ini telah memberikan pinjaman tanpa cagaran berjumlah 2.5 bilion ringgit kepada syarikat itu, yang mana juga Datuk wujud di dalam Maybank, CIMB dan RHB mereka mempunyai anak syarikat Islamik iaitu Maybank Islamik, CIMB Islamik dan juga RHB Islamik ya. Jadi di sini rentetan kes ini menyebabkan masyarakat merasa ditindas kerana mereka susah untuk membuat pembiayaan daripada bank, tetapi bank pula mudah memberi pinjaman tanpa cagaran lagi kepada syarikat perjudian. Jadi adakah mereka juga terlibat dengan pinjaman tanpa cagaran kepada syarikat Genting Hong Kong ini Datuk, bagi Maybank Islamik, CIMB Islamik dan juga RHB Islamik? Okey. Inilah keindahan perbankan Islam. Perbankan Islam tidak membenarkan pinjaman atau dilaksanakan di beberapa sektor. Antara sektor yang diharamkan adalah sektor perjudian. Dan juga ada sektor-sektor lain seperti sektor-sektor macam yang melibatkan arak dan sebagainya, sama sekali adalah haram. Jadi mana-mana sektor yang haram lah Datuk ya? Ya. Ini di dalam kes Genting ni dia melibatkan perjudian dan memang sangat jelas yang perbankan Islam tidak akan terlibat sama sekali langsung dengan pihak Genting dalam pinjaman yang dilaksanakan. So kemungkinan besar dia dibiayai oleh pihak konvensional di dalam setiap bank yang Cik Syabana ada sebut tadi. Jadi dia tak akan berlaku. Dan kepada soalan Cik Syabana berkenaan dengan tadi pinjaman tanpa cagaran, Datuk. Pinjaman tanpa cagaran. Pinjaman tanpa cagaran boleh berlaku dalam perbankan Islam. Tetapi biasanya cagaran diperlukan. Tetapi di atas sebab syarikat itu sangat kompetitif, sangat profitable, ataupun syarikat tersebut milik kerajaan. Jadi memang ada berlakunya pinjaman yang tidak
berbentuk cagaran. Jadi ini adalah risiko yang seharusnya diambil oleh setiap bank dan dia akan menilai setiap risiko. Jika risiko itu dirasa adalah risiko yang menasabah, pihak pengurusan bank dan lembaga pengarah akan membuat keputusan untuk mengambilnya. Mungkin ini akan mengecewakan pengguna ya Datuk, kerana mereka akan merasakan kenapa mereka apabila mereka ini memerlukan pembiayaan mereka tidak dapat daripada perbankan Islam kerana mungkin mereka tidak mempunyai financial stability yang kuat, tetapi manakala perbankan Islam boleh memberikan pembiayaan tanpa cagaran. Tapi dari sudut pelanggan pula, bila kita tengok ada pinjaman yang berbentuk tiada cagaran. Seperti personal financing. Personal financing ni tiada cagaran. Cagarannya hanya adalah berbentuk gaji yang diambil dari segi orang kata salary deduction at source. Maknanya gajinya diambil dulu apabila gaji dibayar. Jadi ini ialah pinjaman yang berbentuk tiada cagaran pun. Jadi tak benarlah dikatakan yang hanya syarikat-syarikat kaya saja mendapat pinjaman tanpa cagaran, tapi orang yang biasa-biasa, orang swasta, pekerja-pekerja dari kerajaan pun mendapat pinjaman dalam bentuk personal financing yang tiada cagaran. Baik Datuk, secara ringkas, apakah sebenarnya kriteria utama pembiayaan di dalam perbankan Islam? Kriteria utama perbankan Islam ialah ia seharusnya patuh syariah. Yang itulah yang kriteria yang utama yang dilihat oleh perbankan Islam, dan kriteria-kriteria lain adalah seperti kriteria yang sedia ada dalam perbankan konvensional. So kami menggunakan kriteria yang sama juga, tetapi ini adalah kriteria tambahan dari sudut syariah. Terima kasih Datuk di atas semua penjelasan. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Sedikit rumusan sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Jelaslah perbankan Islam tidak mengamalkan riba seperti yang dituduh oleh sesetengah pihak. Namun tidak dinafikan juga bahawa ia masih dalam proses penambahbaikan secara berperingkat untuk memastikan prinsip dan nilai syariah dapat diterapkan secara menyeluruh. Inisiatif pengantaraan berasaskan nilai ataupun value-based intimidation yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2017 adalah satu contoh terbaik, kerana melalui inisiatif ini perbankan Islam akan mencuba untuk mengamalkan perbankan yang melangkaui keuntungan dan sebaliknya menumpukan kepada aktiviti yang mencipta impak positif ke atas masyarakat, ekonomi dan juga persekitaran. Akhir sekali, insya-Allah Tijarah akan terus dari semasa ke semasa mendengar masalah kewangan yang dihadapi masyarakat melalui Facebook dan Instagram Tijarah, dan kami akan menggunakan platform yang ada untuk menjemput ahlinya dalam industri kewangan Islam untuk memberikan jawapan dan solusi kepada masyarakat kita, insya-Allah. Sampai di sini sahaja, insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.